Okay. Dah pukul 3.05. So, okay, kita akan mulakan kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everybody. So we are continuing our lecture. Saya harap anda dah mengikuti lecture-lecture saya dalam YouTube sebelum ni. Dah dapat dah tengok? Boleh tahu anda setakat ni lecture-lecture lepas anda boleh faham tak apa yang ada dalam YouTube? Yes sir. Boleh faham tak lecture yang ada dalam YouTube setakat ni? Pasal F over A tu biasanya kan? Tak ada masalah untuk memahami kan? Okay, so kita teruskan lecture kita pada hari ini. Okay, saya share screen saya. Okay, saya harap anda dah dapat lihat screen saya sekarang. Okay, ada masalah tak? Anda tengok screen saya? Boleh respon guna chat ataupun apa onkan mikrofon anda. Okey. Okay, thank you. Kita masih lagi dalam topik yang sama iaitu pressure and fluid statics. But kalaulah yang lepas kita pergi kepada Pascal Principle kan. So dalam Pascal Principle konsep yang anda tahu adalah P equal to F over A. So kita pada hari ini kita teruskan prinsip yang sama tapi kita melihat dalam angle yang berbeza. Okay, objektif outcome apa yang kita belajar hari ini masih sama lagi. So kita pergi pada konsep yang anda belajar. Okay, I think everybody has at least doing this experiment secondary school ke primary school, saya tak ingat. About a cylinder that have multiple hole. Okay, jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah anda lihat bila kita buat eksperimen ni, kita akan ada beberapa aliran air dan aliran air yang paling terkuat adalah pada bahagian bawah, aliran air yang paling terlemah adalah pada bahagian atas. Okay, kenapa dia berlaku? Sebab pressure increase with depth. Okay, itu satu benda yang saya rasa anda pasti telah berjumpa di sekolah menengah, di matrik, di poli atau sebagainya. So pressure increase with depth. So dalam keadaan pressure increase with depth, kenapa dia berlaku? Prinsipnya adalah sama dengan Pascal prinsip, iaitu pressure equal to
wedge over area. Kalau Pascal prinsip kan P equal to F over A kan. So dia guna benda yang sama aja. Force tu ditukar kepada wedge over area. So wedge tu adalah mg, okay, mass time gravity untuk dapat wedge over A itu tetap sama. Dan mass tadi kita boleh guna equation lain sebab anda ingat kan. So kalau katakanlah apa tu rho equal to m over v. So m adalah sama dengan rho time v. Rho ni density time volume. Okay, so mass ni become rho v time j. Dan daripada sini anda tahu juga volume. Volume adalah sama dengan A time H, kan? Area time dengan H. Area untuk silinder time dengan ketinggian dia. Jadi daripada ni dia akan jadi rho AHG over A. A boleh dimatikan. So ini adalah P kan. Jadi equation anda become P equal to rho G H yang tinggal kat sini. Okay, so dia tetap menggunakan masih tak meninggalkan, kita masih tak menafikan rho equal to F over A, tapi kita lihat kat sini adalah wedge area yang berada di dalam wedge area yang berada pada satu tempat tu, maksudnya wedge air yang di atas dia kan, dia adalah bertambah semakin dalam kedalaman air. Jadi itulah kenapa wujudnya satu equation yang baru, P equal to rho G H. Okay. So apa yang anda dah belajar sebelum ni, P equal to F over A, dan hari ni kita belajar adalah P equal to rho G H. Okay, dua rumus yang pertama lah. So dalam exam nanti rumus tak diberi sebab open book test kan. Jadi buat apa saya nak beri rumus lagi kan? Anda boleh buka buku anda. Okay, jadi kalaulah nota-nota kecil yang anda perlu sediakan sebelum exam, anda sediakan je lah P equal to F over A, P equal to rho G H, dan equation yang saya akan sebutkan selepas ni. Sebab senang lah, tak adalah anda nak buka slide satu demi satu ketika test ataupun ujian anda nanti. Okay, pergi kepada next slide. So pressure concept. Tadi anda tahu P equal to rho G H, tapi dia ada beberapa condition yang kita kena tahu. First condition, pressure in a liquid at S increase linearly with distance from the free surface. Okay, kalau katakanlah kita lihat tadi, pressure ni increase linearly with distance from the free surface. So berapa dia increase? P equal to delta P equal to rho G H. Maksudnya peningkatan tadi adalah sama dengan rho G H. Tapi ada syarat yang kedua pula. If in a room filled with a gas, the variation of pressure with H is negligible. Okay. Kalau liquid yang berada dalam working fluid, maksudnya kalau katakanlah objek tu berada di dalam liquid yang liquid, maksudnya dalam cecair, okey, kita guna P equal to rho G H. Tapi kalau dah ada gas dan ketinggian dia tadi taklah tak signifikan kan, dalam lebih kurang satu bilik ni lebih kurang 3 meter kan. Jadi bila dalam keadaan satu bilik tadi, dia delta P disebabkan oleh rho G H ni kita boleh abaikan kalau fluid yang ada tu adalah gas. Okay, contohnya kalau sebab apa? Sebab kalau kita compare, kalau kita lihat kepada rumus ni, P tadi, peningkatan pressure tadi equal to rho G H, dan rho tadi dia adalah berbeza ikut medium yang digunakan. So kalau liquid, rho tadi density dia adalah tinggi kan. Density air 1000 kg per meter cube, density untuk minyak 800 kg per meter cube, kalau mercury 13600 kg per meter cube. Tapi untuk gas, density dia adalah sangat-sangat rendah, lebih kurang 1 kg per meter cube atau sebagainya. Jadi variation of P can be negligible. Kita boleh abaikan delta P tadi disebabkan oleh kalau dia adalah gas dengan syarat dia bilik. Jangan ambil, tapi kalau katakan macam mountain kan, gunung dengan bawah gunung, delta P disebabkan oleh udara tadi ada lah, signifikan lah sebab H dia tinggi. Sama juga kalau bangunan tu tinggi, pun dia ada juga. Tapi kalau lah dia H tadi tak signifikan, lebih kurang dari 3 meter atau sebagainya, okay, kita abaikan kesan delta P disebabkan oleh udara tadi. Okay, third concept. Okay, tadi anda tahu
pressure tadi dia increase with depth. Second, kalau dia air, anda boleh abaikan kalau dia air dan kemudian dalam bilik yang kecil. Yang ketiga pula, the same pressure at all point on horizontal plane in a given fluid regardless of geometry provided that the point are interconnected by the same fluid. Same pressure at all point on the horizontal plane. Okay, tak kisah bentuk dia. Okay, kalau lah bentuk dia kita buat okay, katakanlah kat sini kan ada bentuk dia yang menghalang air ni, okay, tapi dia bersambung kat sini. So B dengan C dengan A ni tetap sama nilai dia. Tak kisah bentuk dia macam mana. So asalkan hash yang sama, P dia adalah sama. Tapi ada syarat lagi adalah the same fluid. Okay, kena jenis fluid yang sama. Okay, kalau lah water dan juga mercury, kita tak bolehlah kata kat sini sama hash dengan satu yang sama. Okay, sebab hash ni mercury, satu ni adalah air ni adalah water kan. Okay, tu tak sama. Tapi kalau katakanlah medium yang sama, water semua sekali, as long dia adalah same H from the water surface, P dia adalah sama. Okay, masih mengikuti saya sampai sekarang? Okay, dah mula buka Facebook. Bolehlah sikit-sikit, sir. Okay, boleh faham kan? Sir, Yes? slide ni sir upload kat YouTube tak nanti? Ya, ni nanti saya akan upload kat YouTube dan slide ni pun saya akan share dekat Yulen. Anda salin apa yang saya suruh salin je. Macam tadi saya suruh salin dua equation tu, P equal to F over A, P equal to OGH. Okay, yang tu anda salin dekat kertas. Yang lain tak payah, anda tengok je macam tengok Avenger. Okay, pergi pada slide seterusnya, determine pressure at each point. So ni pun sama jugalah. Sebab anda lihat hash dia sama kan? A, B, C, D, dia punya bentuk dia berbeza tapi hash dia sama. So, P dia sama lah. Okay. Ni cerita dia, okay, nanti anda baca lah bila saya upload slide nanti. Lebih kurang sama je lah apa yang saya cerita tadi. Okay, pressure concept. Ni ditunjukkan lagi macam mana pressure concept tadi kan. Okay, tak apa. Okay, so kita cuba satu contoh dia. What will the gauge pressure and absolute pressure at water at a depth of 12 meter below the surface? Take raw water equal to 1000 kg per meter cube. P atmosphere equal to 101 kilo Pascal. Okay, diminta kepada anda adalah P 12 meter di bawah water surface tadi kan. Okay, so kita perlu kita buat untuk solution ni. Kalau katakanlah anda tahu P atmosphere kan. So P atmosphere equal to 101,000 Pascal. Saya suka bila gunakan equation OGH ni, saya pastikan P ni saya gunakan saya tak gunakan kilo tapi saya gunakan adalah dalam bentuk Pascal. Saya biarkan kosong-kosong ni. Sebab apa? Sebab nanti bila guna OGH, anda mungkin akan keliru kalau katakan anda biarkan dalam kilo. Kecuali kalau anda rasa sepatutnya biasa je lah. Bila nampak satu tu ada kilo, satu tu tak ada kilo, sepatutnya anda boleh lah boleh kira kan. Tapi beberapa kali saya mengajar, saya lihat bila sebahagian tu dibiar dalam bentuk kilo, sebahagian lagi tidak. Pelajar tu biasanya ada kesilapan dalam kira. Okay, P atmosphere sama dengan 101,000 dan kemudian bila kita nak lihat P dekat bawah tadi, P equal to P ATM equal to rho G H. Jadi P ATM tadi 101,000 plus dengan rho G H dia berapa? Density dia, okay, water. So water adalah 1000 kilogram per meter cube. G dia adalah, dia tak beri G kan, so kita ambil je lah 9.81 dan hash dia adalah 12 meter. Okay, so sama dengan ni, kira je lah saya tak ada calculator bersama saya, anda kira je lah, dapatlah jawapan dia berapa. Okay, ni lah caranya. Okay, just soalan, ni P absolute ke P gauge? Okay, P absolute. Kalau soalan dia minta kepada P gauge pula macam mana? Tolak dengan PATM kan? Okay, tolak dengan PATM ataupun P equal to rho G hash, dapat jawapan kat bawah dan ni adalah P gauge.
Okay, P gauge dengan P absolute dah tahu beza dia adalah tambah P ATM ataupun tidak. Okay, okay, ni solution yang ada. Saya nanti anda pun boleh lihat solution yang ada dalam ni. Okay, next example. A tank of oil with one side open to the atmosphere and the other side sealed with air above the oil. The oil has a specific gravity of 0.9. Okay, apa the specific gravity? Okay. Anda biasa dengar density kan? Okay, density, rho adalah sama dengan density. Sorry. Okay, rho adalah sama dengan density. And then density ni unit dia adalah kilogram per meter cube. Okay, ni biasa dah dengar. So, selain daripada ni, engineer ni kan malas kan? Dia malas nak tulis panjang. Jadi, kalau katakanlah density, kalau katakanlah untuk, contohnya adalah rho untuk oil, dia kena tulis 900 kilogram per meter cube. So, panjang sangat. So, engineer ni malas, lepas tu kata, okay, apa kata kita buat satu yang lebih mudah lagi? So, dia pun buatlah benda tu, specific gravity. Specific gravity adalah rho oil over dengan rho water. Rho apa sekalipun dia bagi dengan rho water. Jadi sekarang ni, kalau katakanlah specific gravity untuk oil, dia adalah sama dengan 0.9. Laju dia tulis kan? Okay, specific gravity untuk oil 0.9. Tapi bila anda tahu specific gravity of oil adalah 0.9, kita kena dapatkan rho oil kan? Rho oil adalah sama dengan specific gravity time dengan 1000. Always 1000. Tak kisah macam mana, kalau anda dapat specific gravity, always time 1000. Jadi dapatlah rho oil adalah sama dengan 900 kg per meter cube. Okay, faham specific gravity? So soalan kami gemar menggunakan perkataan specific gravity. Saja je nak tengok student faham ke tidak konsep specific gravity. Okay, dah. Tak ada soalan tentang specific gravity. Okay, pergi pada soalan tadi. Soalan tadi lepas dia minta calculate the gauge pressure at point A, B, C, D, E, F and the air pressure in the right side of the tank. A, B, C, D, E, F dan juga pressure dekat air ni berapa. Okay, kita mula dengan point A. Berapa pressure kat point A? Calculate the gauge pressure. Okay, dia minta kat sini adalah gauge pressure kan, bukannya absolute pressure. Okay, kat point A berapa gauge pressure dia? Okay, Zaim. Berapa Zaim? Point A, dia adalah di atas water surface. Sorry? Kosong, okay, tepat sekali. Okay, point A ni dekat water surface kan? So, anda sekarang dekat rumah anda, tadi ingat dalam kelas kan, kat rumah anda, pressure anda dekat situ adalah kosong. Tapi kalau kata gauge anda mengatakan pressure adalah kosong. Tapi kalau P absolute, dia adalah P atmosphere lah kan? Okay, so PA dia adalah kosong. So, solution, okay, at point A, the oil is exposed to the atmosphere. Thus, PA equal to P atmosphere ataupun zero gauge. Okay, kita pergi pula pada point B. So, berapa pressure kat point B? Dekat point B. Okay. Cara kita kira adalah kita gunakan, kenapa dia ulang sekali? Okay, at point B is 3 meter below the point A. Thus, PB equal to PA tambah dengan RHH. So, terpulang anda nak gunakan PB equal to PA tambah RHH ataupun PB equal to RHH. So, sama aja. Just kat sini adalah dia nak buat, dia nak tunjuk ni adalah comparison kan. Okay, so kalau katakanlah ni kita anda boleh je PB equal PB equal to OGH, lepas tu masukkan je nilai dia 900, G dia 9.81, H dia adalah sama dengan 3. So dapatlah 26.5 kilopascal. So tak kisahlah anda guna mana-mana. Yep. So maksudnya kalau kita nak cari satu point tu kan, kita cari absolute pressure dia ke ataupun gauge pressure dia? Kalau dia kata nak point B. Ikut apa yang dia minta. Kalau dia minta P gauge, anda beri P gauge. Kalau dia minta P absolute atau dia minta P saja, anda dapat adalah P absolute.
Okay, kalau dia tanya pressure, maksudnya dalam soalan tu dia akan tanya point at B, point gauge at B gitu. P Ataupun gauge. P P gauge gauge at at point B. Oh, Okay, kalau dia tanya pressure saja, itu adalah P absolute. Okay, pressure ataupun pressure absolute dia adalah P absolute, P gauge adalah P gauge. Itu je cara dia ingat. okay. Okay, point B settle. And then lepas tu kita pergi pada point C. Kenapa lah dia pergi ulang-ulang step satu ni. Okay, point C is 6 meter below the point A. Okay, jadi untuk cari PC adalah sama dengan PA plus OJH. Ni sama dengan point P lah kan. Cuma point B tadi 3 meter, PC pula 6 meter kan. Jadi anda tambah je tukarkan je lah daripada 3 tadi kepada 6. Okay, and then lepas tu kita pergi, okay, sekali PA dah, PB dah, PC dah, PD. So PD berapa dia punya pressure dah? Apa konsep yang anda? Dia sama dengan B. Okay, tepat sekali. So B dengan D ni dia sama level kan. So PD ni adalah sama dengan PB sama dengan 26.5 kilopascal. P pula dia sama level dengan A. Sorry, saya tekan ni. Okay, dia sama level dengan A. Jadi berapa P? Kosong. Okay, kosong lagi sebab dia sama level. F pula? Kosong. Dia sama level dengan sebelah ni tak? Tidak. F dia tak boleh sama level dengan sebelah ni. Sebab apa? Sebab sebelah sini adalah, sini mediumnya adalah air kan. Dekat sini adalah water. So F ni tak sama dengan point dekat atas ni. Okay, just tengok ni PD. Okay, PF. PF is higher by 1.5 meter from point A. Thus, PF equal to PA minus OGH. Jadi kalau katakanlah kita ambil dekat atas ni, bila H dia adalah lebih tinggi, H dia adalah dalam keadaan negatif. Ataupun kita terus letak negatif kat dengan depan equation OGH. Tak kisah mana-mana. Okay, so dekat level ni dia adalah tekanan dia adalah rendah lagi daripada atmosfer, ataupun kalau kita ambil atmosfer adalah 0 gauge, tekanan kat sini adalah negatif 13.24 kilopascal. Okay, boleh nampak So kenapa dia negatif? Sebab bila dia berada lebih tinggi daripada dekat atas ni, dia dah berada pada pressure kat situ adalah dalam keadaan lebih rendah ataupun dalam keadaan kalau kata, okay, bayangkan macam ni lah, senang kalau katakan anda ada straw kan, untuk pastikan straw anda tu air boleh masuk ke dalam, apa yang kita buat adalah kita sedut air tu kan. Okay, jadi ada pressure kat dalam tu kita kurangkan, bila anda sedut tu, pressure dalam tu dikurangkan dan kemudian barulah air dia masuk sampai ke dalam mulut anda. So samalah konsep ke sini. And then dalam soalan ni pun dia minta kepada anda adalah berapakah pressure pada dekat air ni kan. So P dekat air ni adalah sama dengan PF. Ingat tadi konsep dia. Kalau dia adalah gas dalam keadaan lebih kurang macam bilik maksudnya lebih kurang less than 3 meter, anda boleh abaikan dia punya pressure different kat sini. Tak payahlah cari di antara F dengan air ni berapa atau sebagainya. Kat sini P dia adalah sama. So P kat sini adalah sama dengan PF. Okay, ada soalan tadi faham kenapa negatif tadi? Okay, kalau boleh kita terus pada next topik adalah tentang pressure measurement device yang menggunakan konsep tadi. Okay, yang pertama adalah barometer. So, atmospheric pressure is measured by a device called barometer. Thus, the atmospheric pressure is often referred as the barometric pressure. So, macam mana dia buat barometer ni? Mula dia penuhkan tube ni kan. Tube ni dia penuhkan dengan merkuri. Lepas tu dia invertkan, dia terbalikkan dalam bekas yang penuh dengan merkuri. Jadi apa yang berlaku adalah bekas ni daripada tadi merkuri tu tadi penuh ke atas, merkuri ni akan turun beberapa bahagian menjadikan kawasan ni adalah ni adalah absolute vacuum.
Okay, so kawasan ni adalah absolute vacuum kawasan ni. Jadi bila dia absolute vacuum, jadi apa yang berlaku adalah anda boleh kira berapa pressure dekat luar ni, PATM, yang di mana PATM adalah sama dengan, okay, kalau katakan kat luar ni kan. So, okay, PATM equal to Rho G hash. Hash ni adalah hash mercury tadi. Okay, berapa hash yang ada kat sini. Jadi kenapa dia gunakan mercury? Sebab mercury ni tadi ketumpatannya tinggi kan. Jadi untuk dapatkan even 1 mm untuk mercury, dia punya perbezaan ketekanan dia adalah sangat tinggi. Jadi dia mudah untuk kira untuk satu tekanan, konsep tekanan yang besar lah. Kalau katakan menggunakan air, mungkin anda perlukan lebih kurang 10 meter tube baru anda dapat kira berapakah pressure kat tempat tadi. Sebab tu kalau katakan guna air cawan biasa, kalau katakan kita terbalikkan dalam bekas air, kita tak nampak ruangan absolute vacuum kan. Sebab air tadi dia tak dapat berat air tadi tak dapat nak mewujudkan absolute vacuum. Okey, contoh soalan simple question kan. Measuring atmospheric pressure with a barometer. Determine the atmospheric pressure at a location where the barometric reading is 740 mm Hg and the gravitational acceleration 9.805 meter per second. Assume the temperature of the mercury is 10 degrees C at which its intensity is 13,570 kg per meter cube. Okay, biasanya dalam soalan-soalan exam saya akan bagikan juga G. Tapi kalaulah saya terlupa, terpulang kepada anda nak gunakan G berapa. So anda boleh gunakan G equal to 9.81, G sama dengan 9.8. Kalau malas lagi G sama dengan 10 pun saya tak kisah. Janji jalan kerja anda disertakan. Okay. Okay, so macam mana nak selesaikan soalan ni? Sama je lah. P equal to Rho G hash. Okay. Rho dia kita masukkan Rho mercury 13,570, G dia 9.805 dan hash dia adalah 0.74. So anda kira anda dapatlah nilai dia P equal to 98.5 kilopascal. Okay, boleh simple kan? Dah belajar dekat tingkatan 4, betul tak? Okey, soalan complicated sikit saja. Tu pun taklah complicated, senang sangat. Saya dah tengok soalan pun dah dapat jawapan dia rasanya. Okay, the basic parameter can be used to measure the H of a building dalam figure sebelah kanan tu. If the barometric reading at the top and the bottom of the building are 730 and 755 mm Hg respectively, determine the H of the building. Assume an average air density of 1.18 kg per meter cube. Okay, macam mana nak buat? Okay, first kali ni tak ada jawapan jadi jangan tunggu slide nanti anda tahu slide anda tak ada jawapan. So kita first kali adalah bila dia berikan kepada anda berapakah bacaan barometer dekat atas dan juga kat bawah. Jadi apa yang berlaku adalah anda boleh kira berapakah pressure dia pada bahagian top dan juga berapakah pressure dia pada bahagian bottom penggunaan tadi kan. Top of the building, bottom of the building. So bahagian atas tadi barometric reading adalah 730 mm Hg. Jadi dia punya dekat atas ni adalah Rho G hash dan kita masukkan nilai dia. Mercury dia tak beritahu berapa, so kita ambil je lah 13,600, G 9.81 dan hash dia adalah 0.73. So make sure anda masukkan nilai tadi adalah dalam meter. Okay, 730 tukar kepada 0.73. Okay, P bottom juga sama, Rho G hash. Jadi nilai dia adalah 13,600, G 9.81 dan hash dia equal to 0.755. Ada siapa rajin kira tak? Okay, anda dapat P top dan juga P bottom. Kalau tak rajin kira tak apalah, kita biar je. Okay, okay. Jadi sekarang ni anda dapat P top dan juga P bottom.
Dan daripada anda tahu berapakah pressure dekat atas dan juga bawah bangunan tadi, anda boleh dapat berapakah dia delta P kan, berapakah perbezaan tekanan dia. So kira je lah tadi, P top minus kan P bottom. Ada siapa ada kira kan dia? Siapa nak jawab? Yang di top tu 97,390. 97 393. 393. Yang ni pula? Dia 179. 103 100,729. 729. Okey. So kat sini ada memasukkan nilai tadi 100 okey. Kalau kata anda buat ni anda dapat negatif lah kan. Okey, sepatutnya adalah bottom tolak dengan top sebab tekanan dekat bawah biasanya lebih tinggi, adalah lebih tinggi daripada dekat atas. Jadi anda masukkan dapatlah 100,729 tolak dengan 97,393. So dapatlah jawapan dia berapa? 3,336. Berapa? 3,336. Okey, 336 Pascal. Okey, bila anda dah dapat nilai ni, kenapa perbezaan tekanan tadi terbentuk? Disebabkan oleh dekat dengan ruangan bangunan ni, dekat tepi dia adalah ada air kan. So ada berat air yang akan membuatkan perbezaan tekanan. Kalau biasa dalam air tadi berat liquid lah. So sekali lagi, kalau katakanlah untuk air dalam room kan, kita boleh abaikan kesan pressure. Tapi untuk bangunan yang tinggi, gunung, bangunan atau sebagainya, kita kena consider juga delta P disebabkan oleh air. So anda pun tahu P equal to rho G dan H. Delta P tadi kan. Delta P tadi adalah sama dengan 3,336 sama dengan rho. Rho untuk air adalah 1,18. G dia adalah 9.81 dan H dia adalah benda yang kita nak cari. So bila anda kira, anda dapatlah H sama dengan 289 ataupun 288, lebih kurang macam tu kan. Ke 290? Okay, lebih kurang kan. Okay, so tu je lah cara kira dia. Doktor. Ya. Yang 13,600 tu nilai apa? Density untuk mercury. Okey. Kat sini kan dia gunakan ni adalah SG kan. So density untuk mercury ni sepatutnya dia berilah. Biasanya density untuk SG ni, kalau kata dia tak beri, anda masukkan je lah 13,600. Kalau tak 13,550, lebih kurang macam tu je lah. Okay. So biasanya dalam soalan saya akan berikan nilai seperti ni lah. Kalau terlupa pun anda sepatutnya boleh tanya lah. Cuma sekarang ni kan test pun online kan. Okay, tak apa, WhatsApp saja kalau saya terlupa. Sorry, tak boleh WhatsApp saya, anda boleh Google. Jadi kalau kata Google, ada yang menggunakan nilai 13,550, 13,600, okey, saya tak kisah. Asalkan tu adalah jalan kerja anda. Jangan anda jalan kerja guna 13,550, suddenly bila hujung, tertiru kawan lain yang jawab guna 13,600 kan. Yang tu salah. Okay, as long anda konsisten dengan jawapan anda, okey. Okey, dapat dah untuk soalan ni. Okey, second. Tadi pressure measurement device yang pertama adalah barometer. Second, manometer pula. Manometer is commonly used to measure small and moderate pressure difference. A manometer contains one or more fluids such as mercury, water, alcohol and oil. Okay, measure the pressure drop across a flow section atau sebagainya. So dia ada dua fungsi dia. So okay, dia punya cara calculate dia adalah sama dengan P equal to RGH lagi. Dan kegunaan dia adalah sama ada anda nak ukur pressure dalam tank, pressure dalam aliran air atau sebagainya. Saya hafal equation yang pelik kat bawah ni.
Yang anda nampak ni semua sekali ni, ni tak payah hafal. Anda tahu dia adalah OG hash je. Tetap je sama. Okay, contoh pula. Okay, kalaulah pressure manometer tadi, sometimes biasanya dia gunakan satu jenis fluid je. Tapi dalam soalan-soalan fluid ni dia suka letak manometer tu berbagai-bagai jenis fluid. Jadi macam mana kita nak kira kalau dia berbagai jenis fluid? Tetap sama, anda just tambahkan je. Okay, ingat sebab bila kita dalam medium yang berbeza, dekat sini kita tak boleh terus campur H1 campur tu, H2 campur H3, sebab kat sini dia punya rho dia adalah berbeza kan. Okay, rho untuk fluid A1 tak sama dengan rho fluid 2, tak sama dengan rho fluid 3. Jadi kat sinilah kenapa dia tak boleh, kita tak boleh terus campurkan je menjadi H1 tambah H2 tambah H3. Okey, contoh yang pertama, the pressure, measuring pressure with manometer. A manometer is used to measure pressure of a gas in a tank. The fluid used has a specific gravity of 0.85. Okey, ada siapa boleh bantu saya? Macam mana nak dapat density dia? Density dia sama dengan 0.85 kali 1000. Okey. So dapatlah nilai dia 850 kilogram per meter cube. Okay, and the manometer column H is 55 cm. Ingat sentimeter bukan meter. If the local atmospheric pressure is 96 kilopascal, determine the absolute pressure, okay, absolute pressure bukan gauge, within the tank. So dalam tank ni berapa? Tank ni adalah gas kan? Jadi berapa pressure kat sini sama dengan kat pressure keseluruhan. Jadi bila kita nak cari P absolute dekat dalam tengah ni, anda kena tambahkan dengan PATM plus dengan rho G hash. Okay, PATM berapa dia beri? 96 kilopascal, 96,000 pascal plus dengan rho G hash, rho dia berapa? Okay, sorry, dah dapat tadi 850, G dia adalah 9.81 dan hash dia adalah 0.55. Okay, sekali lagi convert unit anda kepada meter. Every equation yang ada ni adalah dalam SI. Jadi always convert unit anda kepada meter, pascal dan sebagainya. Okay, kira dapatlah berapa nilai dia. Okay, just tekan calculator anda je lah. Cik nak tanya, Ya. yang 1000 tu cik dapat kat mana? Yang 0.5 times 1000. Ni memang satu yang anda kena ingat. Okay. Oh, dia rho X sama dengan G. Yes. Because the rumus dia adalah specific gravity equal to rho over dengan 1000. Density over 1000 specific gravity. Jadi always density equal to specific gravity kali dengan 1000. Okay, untuk dapat density Okay, ni pun tulislah dekat dengan nota anda, senang nak masuk exam nanti anda dah Baik, boleh Cik. ingat. Okay. Okay, Cik. Okay, ni pun ada solution dekat bawah lah. So kalau anda tak ambil apa yang saya tulis ni, tak sempat catat pun anda boleh tengok dekat solution yang ada dalam nota yang diberikan kepada anda. Okay, masih simple lagi. Okay, ni yang saya nyatakan tadi. So soalan exam fluid kami suka bagi soalan macam ni. So tak pasti, saya tak pernah jumpa manometer yang banyak-banyak fluid kat dalam dia. Tapi dah buku teks ada selalu guna soalan macam ni, dan saya rasa mungkin saya rasa adalah untuk membuatkan anda faham kan kenapa, apa yang berlaku kalau katakanlah different density of fluid. Okay, so untuk soalan ni, the water in a tank is pressurized by air. So anda tahu kat dalam tu pressure kat sini adalah PA, dia tak terbuka kepada atmosfer. So PA ni tak sama dengan PATM. Okay, sebab dia tak terbuka kepada atmosfer. And the pressure is measured by a multi-fluid manometer as shown in figure 3.22. Okay, dalam ni. The tank is located on a mountain at altitude of 1,400 meter, which the atmospheric pressure is 85.6 kilopascal. Okay, ni dia just nak beritahu pressure atmosfer dia tak macam biasa,
tapi ini adalah data yang penting. So awal sekali adalah kita ambil kat sini adalah PATM equal to 85,600 Pascal. Determine the air pressure in the tank if H1 equal to 0.1, H2 equal to 0.2, and H3 equal to 0.35. Okay, so macam mana selesai kan? Jadi anda lagi apa? Take the density of water, oil and mercury to be 1,000, 850 and 13,600. Okay, mercury ni 13,600, oil ni adalah 850 dan water adalah 1,000. Okay, respectively. Okay, so and then try to solve the question. Okay, untuk solve the question terpulang kepada anda, sebenarnya anda nak mula daripada mana. Anda boleh mula daripada P1 ataupun P2. Tapi normal bagi saya akan mulakan dengan lokasi yang at least saya tahu. Okay, dia tak ada masalah, tapi kalau ada, saya akan mulakan dengan lokasi yang saya tahu. So untuk mulakan soalan ni adalah kita mula dengan, kita tahu sekarang ni P2 kan. Daripada pressure P2, anda boleh kira berapa pressure next. Macam mana nak kira adalah tambah dengan Rho G H. Rho G H yang pertama disebabkan oleh mercury tadi. And then nak tahu pressure kat sini pula, kita boleh kira lagi kan. Tambah lagi Rho G H sekali lagi. Rho G H sekali lagi yang disebabkan oleh oil. Then nak tahu pressure kat sini, tambah lagi dengan Rho G H yang disebabkan oleh water. Kenapa dia macam ni? Equal to P air yang anda nak cari. And then seterusnya, just tambah, masukkan nilai dia. So P2 anda dah tahu, nilai dia 85,600. And then plus dengan Rho G H yang pertama. Rho dia adalah sama dengan 13,600, 13,600. G dia adalah sama dengan 9.81. Dan H dia adalah ke bawah kan. So bila ke bawah, H dia adalah positif 0.35. Okay. Pergi pada oil pula. So oil ni, H dia adalah lebih tinggi daripada sebelumnya. Okay, level sebelumnya kan. Mercury tadi yang anda dah kira tadi pressure kat bahagian ni. Sekarang anda nak kira pressure kat sini pula. Tapi dia punya H dia adalah lebih tinggi. Jadi bila H lebih tinggi, nilai H adalah negatif. So kita tambah dengan Rho G H yang kedua, 850, G dia adalah 9.81 dan H dia adalah negatif 0.2. Okay. Yang ketiga, lebih tinggi lagi sekali. So untuk H 0.1 ni sekali lagi adalah negatif. Tambah dengan 1,000 density untuk water, G dia adalah 9.81 dan H dia adalah negatif 0.1. So equal to P air yang anda nak cari. Okay, then apa yang kita boleh buat adalah anda kira biasa lah. So anda dapatlah P air equal to tadi jumlah yang anda dapat 85,600 tambah 13 ni. Make sure negatif ni maksudnya dia akan tukarkan dekat depan ni jadi negatif kan. Jadi hilang kat sini. So sama juga kat sini. Anda boleh hilangkan dia punya negatif tapi tukarkan kat depan ni jadi negatif. Ni biasalah kan, kali-kali negatif semua dah tahu kan. Okey, dapatlah PA berapa dalam mata Pascal. Ya saya. Macam mana dapat negatif? Bila level yang anda nak kira tu, point yang anda nak kira, hash dia adalah lebih tinggi daripada hash sebelum. So dia punya hash dia adalah hash negatif. Contohnya saya ulang balik kat sini. So P2 ni tadi yang anda tahu 85,600. Lepas tu anda nak kira kat sini kan. So bila kita nak kira kat sini adalah anda tambah dengan Rho G H 13,600 density untuk mercury, G dia 9.81 dan hash ni adalah ketinggian dia. Point seterusnya, dia adalah lebih rendah daripada point asal. Jadi tekanan dia adalah lebih tinggi ataupun H dia adalah positif. Point ni pula, okay, point ni,
dia adalah lebih tinggi daripada point sebelumnya. Okey, jadi bila anda kira ni 850 ni OGH kan, 850 kali G 9.81 kali dengan 0.2, tapi 0.2 sebab dia lebih tinggi, dia adalah dalam keadaan negatif. Okey, so terpulang negatif ni anda boleh letak kat sini ataupun anda letak terus kat depan. Okey, tak kisah kat mana-mana. Tapi kalau dah ada kat depan, kat sini jadi positif lah. Okey, boleh? Boleh. Kalau kita nak bayangkan okey, sekarang ni kalau katakan anda bayangkan anda menyelam dalam air, so apa yang berlaku adalah tekanan dalam air itu adalah lebih tinggi kan. So bila tinggi, OGH dia adalah H positif lah. Okey, kalau lah anda minum air dalam bekas. Bila anda minum air dalam bekas gunakan straw, so apa yang berlaku adalah air tadi tinggi daripada P atmosphere. Sebab apa? Sebab anda dah sedut air tadi kan, ataupun anda dah kurangkan tekanan dalam straw tadi sehingga air tadi naik. Jadi bila anda tahu bila dia tinggi, dia H dia adalah H negatif ataupun dia dah rendahkan tekanan dia. Okey, dari sini anda boleh kira dia ada solution lain yang kalau kata solution buku ada guna cara ni, lebih kurang sama je lah dengan apa yang saya buat. Cuma kalau anda lihat kat sini adalah dia mulakan daripada P2 tadi, dia kira dulu daripada sebelah ni pergi ke sebelah ni, pergi sebelah ni. Okay, so sama je dengan apa yang saya buat sebelum ni. Jawapan anda sepatutnya sama. Tak kisah anda guna cara saya ataupun cara yang ada dalam buku. Okay. Nak ambil gambar? Ke nak ambil je dalam buku nanti? Dalam slide? Ya, saya ambil gambar ya. Okay. Sorry tulisan bila saya guna pad ni saya tak dapat nak tulis dengan cantik. Ni adalah tulisan saya paling cantik saya boleh gunakan. Dia kena pakai pen juga. Okay, next question. Okay, YouTube differential manometer connecting to pressure pipes at A and B. So ada point A dan juga ada point B. Ada dua point yang berbeza. The pipe A contains liquid of specific gravity of 1.6. Okay, so ni adalah point A, specific gravity dia adalah sama dengan 1.6. Under a pressure of 110. Oh, okay. Dia punya P pun dia beritahu. P adalah sama dengan 110 kilopascal. Pipe B contain oil at specific gravity of 0.8. So kat sini SG dia adalah sama dengan 0.8 dan pressure kat point ni adalah sama dengan 200 kilopascal. Find the difference of pressure measured by the mercury F. So dia minta anda adalah berapakah nilai H. Okay, dalam kalau tadi satu point kita tahu, satu point kita tak tahu kan. Ni dua-dua point kita tahu. So boleh juga soalan nanti dia beri hash pula, dua-dua point tak tahu. So dia minta berapa pressure difference dia kan. Okay, so untuk soalan ni terpulang kepada anda nak mula dengan point A ataupun point B. Tak ada masalah. Okay, katakanlah kita biasa dengan tulisan kita daripada kiri ke kanan, kita memulalah daripada point A kepada point B kan. Jadi untuk solution dia adalah anda tahu PA, point dia. And then lepas tu untuk seterusnya kita nak pergi kepada berapakah cara kira dia macam tadi anda dah tahu satu point and then lepas tu anda boleh kira pada point-point seterusnya berapa pressure sampai point yang terakhir. So point A anda tahu 110 kilopascal and then lepas tu kita nak kira yang kedua anda boleh kira kan. So tambah je dengan rho G hash untuk point yang kedua ni. Okay, katakanlah ni adalah point EF medium A kan. And then ada lagi satu lagi pressure difference untuk point seterusnya. Tambah lagi dengan OG hash untuk mercury. Dan sekali lagi tambah lagi dengan OG hash untuk liquid B. Equal to PB. So anda dah kira tadi point kalau kata daripada point A kepada bahagian ni kepada bahagian ni kan. So tambah OGH yang pertama, tambah OGH yang kedua, tambah OGH yang ketiga. So anda dah sampai kat point B. Masukkan value dia. So PA equal to 110
Pascal 10,000. Sorry, tadi boleh nampak 110,000. Tambah dengan rho G hash yang pertama, rho dia adalah specific gravity 1.6. Berapa ketempatan dia? Boleh sesiapa tolong jawab? Kalau 1.6 berapa density dia? 1,600. Okay, so nampak tak kali yang 1000 je. G dia adalah 9.81 dan hash dia adalah sama dengan 2.6 tambah 1, 3.6. Positif ke negatif? Bila point yang anda kira ni adalah lebih rendah daripada point A. Positif kan? Bila lebih rendah dia adalah positif. And then tambah lagi dengan yang kedua tadi untuk mercury tadi, dia beritahu berapa density mercury. Okey, tak boleh, kita ambil je lah. Anggap je lah density untuk mercury adalah sama dengan 13,500. Kalau dia beri dalam soalan, kita ambil yang nilai ni. So tambah 13,500, 9.81 dan hash dia ada yang anda kena cari nilai hash dia. Macam mana nak guna? Okey ni. Okey, saya tak tahu macam mana cara nak padam satu point. Okey, tambah lagi pula dengan medium. Okey, sorry. Hash dia adalah positif kan? Sebab dia lebih rendah. Tambah lagi dengan point pressure yang single level P. So rho dia adalah sama dengan 0.8 ataupun 800. G dia adalah 9.81 dan hash dia adalah sama dengan 1 tambah dengan hash. Okey, dari sini hingga sini adalah 1 tambah dengan hash kan. Dan nilai ni adalah negatif. Kenapa dia kata ni? Negatif 1 tolak dengan hash. OG hash. Okay. Equal to PP. PP tadi berapa? 200,000. Okay. Jadi anda dapat satu linear equation kan? Satu unknown dan satu unknown je. Okay, yang lain tak ada kan? Hash dengan hash ni. So selesaikan je lah 110,000, 1,600 kali 9.81 kali dengan 3.6 tambah dengan 13,500 kali 9.81 kali hash. Biarkan jawapan ni dalam hash. And then tambah dengan 800 kali 9.81 dah dapat jawapan kali dengan negatif 1 kali dengan negatif hash. Sama je dalam matematik biasa. Anda dapatlah jawapan dia dalam sama dengan 200,000. Then solvekan hash tadi sama dengan berapa? Dapatlah dalam meter. Ya? Ya. Boleh kan kalau kita buat PB tambah projek patut equal to PA. Boleh kan? Boleh. Tak kisah. Maksud dia punya yang pressure untuk A tu akan jadi negatif lah. Negatif 3.6 lah kan? Betul. Dia punya hash dia akan jadi negatif 3.6 lah sekali. Okey, anda boleh mula daripada kiri, anda boleh mula daripada kanan. Okey, nak ambil gambar sebelum saya buka kepada slide seterusnya. Calculation matematik tu saya anggap anda dah settle lah kan. Jadi saya tak payah tunjuk macam mana calculation yang terakhir. Okey, dah ambil gambar. Okey, satu lagi cara solution. Jadi solution saya adalah daripada kiri. Jadi siapa yang bertanya tadi, dia tanya boleh tak kira daripada kanan. Ada lagi satu solution adalah anda kira daripada tengah. Kalau anda perasan kat sini ada garisan XX kan. Garisan tu pun boleh digunakan untuk kira. Okey, so solution dalam buku ni dia gunakan garisan XX tu sebagai datum. Dan kemudian dikira sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, jadi anda lihat kat sini, dia buat calculation dia, PB plus dengan PB OG hash 1 plus hash. Maksudnya, kalau katakan di sebelah kanan tadi kan, PB tadi, sampai ke hash dia adalah PB plus dengan OG hash di, OB kali G kali dengan 1 tambah dengan hash. So, dapatlah point situ kan. Sebelah kiri pula, PA tambah dengan OG kali dengan 3.6,
tambah dengan OG hash untuk Mercury. So dia dapatlah point sebelah kiri ni, sebelah sana ni. Okay, yang bawah ni tak payah kira dah. So anda tahu dia adalah sama liquid yang sama jenis. Jadi PA ni sama dengan P1 ni sama dengan P2. Jadi sebab itulah dia boleh guna cara ni dan anda dapatlah H sama dengan 0.329. Dan anda kira tadi guna cara yang saya tunjukkan sebelum ni, nilai dia H sama dengan 0.329 juga. Tak kisah anda nak mula daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, ataupun kita buat satu garisan kat tengah dan kita kira dua-dua belah. So mana-mana ni cara dia adalah tetap sama. Okay. So slide ni tak payah ambil gambar, nanti anda boleh tengok dalam solution dalam slide yang saya berikan. Okay, next satu lagi tube manometer. Kita try buat dulu nanti senang, anda tak payah anda boleh tengok je macam mana solution yang dibuat. Tube ni wajib ada dalam test atau exam. Jadi barometer kan. So kalau barometer dah ada dalam test, anda tahu manometer anda akan ada dalam exam. Sometimes kita bagi dua-dua. Okay, soalan dia sama je. Saya tak trik. Tak ada tambah trik apa-apa, kecuali kadang-kadang apa yang saya buat adalah dekat tengah-tengah ni tiba-tiba ada satu medium tu adalah air. So bila anda tahu air, P kat sini adalah sama dengan P sebelah lagi kan, sebab tekanan dia adalah sama. Tu je lah trik, paling-paling trik yang ada dalam soalan lah. Okey, selesaikan soalan ni. Pilih seorang, anda nak mula dekat tengah-tengah ke, kanan ke kiri ke, kiri ke kanan? Kiri. Kiri kanan, okey. So kita mula dengan point A. So PA medium pertama dia adalah medium A kan. Dia beritahu tak berapa dia punya ni. Oh, water. So kat sini water, okey. PA plus dengan OG hash yang pertama. Kita dapat sampai ke point ni. So tambah lagi dengan OG hash yang kedua sampai ke point ni, dan kemudian tambah lagi dengan OG hash yang ketiga sama dengan PB. So ni adalah water, yang kedua ni adalah light liquid kan. Liquid. Dia tak boleh saya tulis terlalu kecil. Bila tulis kecil dia akan anggap ada. Sorry. Hilang dah. Okey, PA plus dengan OG hash plus dengan OG hash yang kedua plus dengan OG hash yang ketiga, dia akan sama dengan PB, dan kemudian kita masukkan nilai dia. PA tahu ke? Oh, PA adalah sama dengan 2 meter of water, okay. So 2 meter of water dekat pipe A ni, so anda boleh kira kat sini, PA adalah sama dengan rho G hash, yang mana rho dia adalah sama dengan 1000 kan, sebab dia water kan. And then G dia adalah 9.81 dan hash dia adalah sama dengan 2. So anda kira ni dapat 9810 kali dengan 2, 19 620. Betul Pascal. Okey, masukkan nilai dia 19620 tambah dengan rho G hash yang pertama. So rho dia adalah air 1000, G dia adalah 9.81 dan hash dia adalah 0.3. Positif atau negatif? Okey. Point X ni, point X Negatif. Okey, betul. So dia adalah negatif. Pergi kepada yang kedua, tambah dengan rho dia adalah specific gravity 0.8, then rho dia is equal to 800, G 9.81 dan hash dia adalah 0.15. Positif, negatif bila dia lebih rendah? Positif. Okey, 0.15. Tambah poin yang terakhir, air sekali lagi kan. So 1000
G equal to 9.81 dan hash dia adalah sama dengan 0.1. Positif ke negatif? Positif juga. Okay, sebab dia lebih rendah. Equal to PB. So anda boleh kira PB sama dengan berapa? Jawapan dia adalah dalam Pascal. Okay, boleh guna snipping tool kalau anda rasa anda perlu snap solution ni. Nanti bila anda study, walaupun solution dah ada, anda boleh tengok salah satu, try untuk tulis juga. Sebab pengalaman saya, biasa student dia akan rasa benda tu senang bila dia tengok. Tapi bila dia buat, barulah dia sedar punya benda tu taklah susah pun. Barulah dia sedar macam mana cara nak buat lah. So untuk pastikan anda boleh jawab soalan test dengan exam yang dengan sempurna, soalan test dengan exam lebih kurang sama dengan apa slide saya ataupun slide tutorial yang akan saya berikan. Dia just tukar-tukar nilai, tukar gambar, terbalikkan atau sebagainya. Cuma anda akan mampu selesaikan kalau anda cuba buat latihan ini example ataupun latihan yang saya berikan. Buat semula dengan tutup solution kan. Okay, dah snipping kan. Okay, so sekali lagi ni adalah contoh daripada dalam buku. So dekat buku ni dia guna yang tengah-tengah. Dekat buku ni suka guna daripada tengah-tengah, lepas dia buat sebelah kiri dan sebelah kanan. So sepatutnya jawapan anda PB adalah sama dengan 18,835, 18.8 kilopascal. Okay, untuk waktu ni pun sama macam tadi. Okay, ni ada trik sikit. Dekat sini dia menggunakan bahagian ni, kalau anda lihat ni adalah air. Saya cuba selesaikan Rasa macam nak bagi soalan exam anda nanti tiba-tiba kat tengah tu ada air. Saja nak tengok anda confused tak. Okay, find the difference in pressure between point A and B. So point A and B ni dua-dua tak tahu, tapi dia minta daripada anda adalah delta P kan, pressure difference. Neglect wedge of air. So bila anda tahu ni, maksudnya dekat bahagian ni tak ada perbezaan tekanan. So okay, boleh pilih sebelah kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Saya nak mula daripada kanan saja. So saya buat kat sini adalah PB, and then lepas tu pergi kepada point seterusnya, tambah dengan rho G hash disebabkan oleh water ni, and then ada kat sini ada air. Ada tak rho G hash untuk air? Rho G hash untuk air dia adalah sama dengan kosong. Okay, ataupun antara kosong tersebut tak kisahlah. Okay, tambah dengan rho G hash yang kedua untuk liquid yang kedua ni, dia adalah sama dengan PB. PA. Okay, kat sini kali ni kita buat daripada kanan ke kiri pula kan. So PB anda tak tahu, biarkan dia sebagai PB. Tambah dengan rho G hash yang pertama, rho dia adalah 1000, G dia adalah 9.81 dan hash dia adalah sama dengan 1 tambah 0.7 tambah 0.8 berapa? 7 tambah 8, 1.5, 2.5. Positif, negatif? Point ni? Negatif. Ya? Negatif. Okay, negatif sebab dia lebih tinggi kan. Betul, tambah negatif ke depan. Tambah dengan kosong. Tambah dengan rho G hash yang kedua, 1000. G dia adalah sama dengan 9.81 dan hash dia adalah sama dengan 0.7 equal to PA. Yang kedua ni, hash dia adalah positif sebab dia lebih rendah kan. And then selesaikan jawapan anda dengan PA tolak PB sama dengan berapa, ataupun boleh juga kalau anda nak buat PB tolak dengan PA. Jadi bagi siapa yang buat PA tolak PB, dia akan dapat jawapan, kalau dia dapat jawapan positif, kawan ni yang buat PB tolak PA akan dapat jawapan negatif. Tapi tak kisahlah. Yang pasti adalah kita nak dapatkan PA tolak PB. Okey, dah ada jawapan kat atas kan. So kalau anda kira PA tolak PB, anda akan dapat jawapan dia adalah negatif 17.66 kilopascal. Cik, tanya. Yang 0.7 tu bukan 1.5 ke tu?
0.7. Oh tidak. Sebab kita kira sekarang ni ada ni adalah air. So bila air ni pressure dia adalah same. Kosong ni maksudnya dia tak ada perbezaan pressure daripada point sini hinggalah point sini. So sekarang ni yang 0.7 ni dia adalah kita nak kira daripada pressure kat level sini kepada level A. So yang bertindak adalah 0.7 saja. Okay, dekat atas ni air kan. Yang ni pressure difference dia 0. Okay, thank you sir. Okay. Okay dah, boleh guna snipping tool atau ambil gambar. Snipping tool kot, lagi jelas kan. Kalau anda guna ambil gambar dengan tulisan saya yang teruk ni, lagi susah nak faham maksudnya. Okay, next slide. Okay, ni saja soalan yang susah. Kalau nak beri untuk exam, saya rasa satu soalan cukup untuk exam kan. Tapi biasanya kita kesian nak buat satu soalan untuk satu satu question tu satu soalan je. Sebab kalau katakan student tersalah sikit, dia akan kosong terus untuk jawapan tu. Tak apa, kalau rajin boleh buat solution untuk soalan ni. Okay, ada pressure measurement device. Tadi anda gunakan barometer, manometer. So ni adalah pressure measurement device yang ada Bourdon tube. Bourdon tube ni dia ada hollow metal tube. So daripada hollow metal tube ni depend kan, band dalam bentuk macam hook. Hujung dia adalah ditutupkan dan kat hujung ni ada indicator needle. Jadi dia boleh measure berapakah pressure difference kat sini. Ada juga dalam bentuk spiral, ada dalam bentuk twist, helical dan juga tube cross. Anda boleh baca kat sini lah. So ada setengahnya dia menggunakan strain gauge. Strain gauge ni dia kalau kata satu material kan, bila dapat tekanan, apa yang berlaku adalah material tu akan menyecot kan. Kalau tekanan tu rendah, dia akan mengembang. Jadi kat sini dia akan membuatkan ada perbezaan delta P itu dapat measure. Atau menggunakan piezoelectric. Piezoelectric ni dia adalah special crystal kan. So bila crystal ni bila ada pressure difference, dia akan ada electric generate. Jadi anda pun boleh measure berapakah electric yang dapat di-generate, anda boleh dapatkan berapakah pressure pada satu tempat. So kebanyakan gauge dia tetap measure dalam bentuk P gauge. Piezoelectric transducer sometimes dia gunakan P absolute. Itu adalah data yang kita dapat pada tempat dah. Sebab piezoelectric ni dia boleh measure kita boleh setting dia. P yang dia measure daripada tekanan tu adalah P, even dalam P atmosphere pun dia akan ada tekanan dia sendiri. Okay, so tu je slide untuk hari ni. Okay, ni adalah lain-lain lagi lah. Okay, so tu je ada untuk week 3. Keep your ink annotation, saya keep ya kot. Nanti kalau saya bagi anda slide, kot anda boleh dapat lagi buka. Okay. Okay, itu je untuk slide. Second adalah untuk kita just discussion benda-benda lain. Okay, kita dah discuss tentang untuk lab anda dah dapat masuk kumpulan masing-masing? Ada tak yang ada masalah? Doktor, saya tak boleh masuk dekat Union tu, nak pilih group. Okay, kalau tak boleh anda masuk je lah group mana-mana masa dalam dalam kumpulan lab nanti, lab report nanti. Maximum number of 5 and the maximum number of 6 saya yang Cik Sulhan letakkan. Okay, anda boleh masuk, tulis je lah anda punya buat lab report anda. Stop sharing. Saya berhentikan video. Yang student yang ambil repeat tu macam mana sir? Lab? Sama juga. Ada siapa tak yang sini yang repeat? Ada 4 orang. Datang kuliah hari ni? Ada 2 yang datang kuliah semalam. Oh, okay. Okay, so anda dah dapat Okay, untuk bentuk kumpulan okay kan? Maksud saya rasa lah kalau kata anda dah repeat 4 orang, anda dah kenal 4 orang tu, buat je group dalam bentuk 4 orang. Jadi anda tak ada masalah nak cari kawan kan. Tak ada masalah sangat kalau anda nak buat lab sheet nanti anda nak silang kumpulan tapi tak digalakkan.
Sebab dia sebenarnya susahkan kita orang je lah. Bila kita orang nak tanda nanti, nak masukkan markah, cari-cari nama, tak jumpa kat mana kan. Tapi tak ada masalah asalkan dalam jumlah tu. Pastikan semua ada kumpulan masing-masing. Jangan sampai anda tak, markah anda tak ada dalam lab. Rugi kan? 40 markah percuma, 30 ke 40 markah percuma untuk lab ni. Dah lah relax-relax kan, buat kat rumah, tengok YouTube, lepas tu buat solution, dah dapat markah lah. Lepas tu boleh share bersama-sama kan. Ke anda tak share? Okay, so tu untuk lab, saya harap semua ada. Even kalau katakan pelajar tahun 1 yang masuk ke dalam kuliah, saya risau jugalah sebab ada nama yang bertambah. Cuba saya tak tahu pelajar-pelajar tu dapat tak communicate dengan anda semua. Cik nak tanya, attendance untuk kelas hari ni macam mana Cik? Saya akan ambil daripada Webex ni. Oh, baik Cik. Saya akan recordkan daripada Webex ni, saya masukkan terus. Okey, ada soalan-soalan lain? Okey, slide saya akan masuk. Yang dalam Ulen tu tak payah masuk ke macam mana? Tak faham apa dia? Dalam Ulen tu kan ada yang kelas tu kan, BMLB, S21, S12 tu semua tu kan. Saya tak boleh klik untuk yang kelas saya. Kelas apa tu untuk lab? Untuk Ulen lah. Untuk Error tu dah boleh, cuma dia tak boleh masuk grup dalam grup kelas tu. Oh okey, ni maksudnya grup untuk ni lah kan, grup untuk lab lah kan? Betul tak? Ke kalau katakanlah macam ada soalan ke apa-apa anda boleh jawab kan kat situ? Saya rasa macam ni lah, kalau kata nanti saya beri quiz atau sebagainya, kalau anda tak dapat jawab, kat situ baru kita solvekan masalah ni. Selagi tak ada apa-apa, kalau kata pengumuman lab ke apa-apa macam saya cakap tadi lah, kalau anda tak dapat masuk grup anda boleh je buat, anda boleh je asalkan lab report anda ada nama anda, okey. Okey, tu je. Ada apa-apa lagi? Last? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya senang next week kita buat kelas macam ni. Kalau saya record kat YouTube, saya rasa macam nanti lama pula dia bertambahan. Sebab bila record dalam YouTube ni, saya kena pastikan benda tu tak ada salah bercakap ke apa-apa. So saya keep on edit sampai yang melambatkan lah. So kuliah macam ni, saya cakap je suka hati saya dan kemudian saya upload lagi mudah kan. Saya nanti upload slide Okay, saya upload slide dan saya upload YouTube. Cuma kali ni dalam bentuk private, dia bukan dalam bentuk public yang boleh semua access. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you, Doktor. Yes, kami.